Assalamualaikum. Nama saya Azrin Afedi bin Azman. Nombor metrik 267452. Secara amnya, kajian penyelidikan disusun dan dirancang oleh penyelidik dengan tujuan utamanya untuk mencari jawapan kepada soalan atau topik tertentu. Research bermaksud mencari dan cari lagi secara harafiah, turut membawa maksud mengulangi pencarian sesuatu secara implisit, menganggap bahawa pencarian sebelumnya tidak lengkap. Dalam erti kata lain, masih ada ruang untuk peningkatan dan penambahbaikan serta sering merujuk kepada pencarian pengetahuan. Maka, penyelidikan boleh ditarifkan sebagai pencarian saintifik sistematik untuk mencari maklumat berkaitan topik atau bidang tertentu. Menurut Romeo, penyelidikan daripada pelbagai bidang terdahulu menjalankan kajian bagi mengenal pasti topik berkaitan bidang pengajiannya untuk menyokong amalan berasaskan bukti, menguji hipotesis baru dan mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai teori yang ada. Contohnya, bidang yang mempunyai kajian yang meluas adalah bidang pendidikan. Menurut Boykin, penyelidikan pendidikan adalah proses yang lebih formal, fokus dan intensif untuk menjalankan kaedah analisis saintifik. Tujuan utama penyelidikan pendidikan difokuskan pada penyelidikan saintifik dan memberikan penyelesaian terhadap masalah dalam bidang pendidikan. Penyelidikan dalam pendidikan mewakili aktiviti yang ditujukan ke arah pengembangan pengetahuan saintifik yang teratur mengenai peristiwa yang berkaitan dengan penyelidik. Penyelidik juga perlu menggunakan kaedah yang berbeza untuk menjalankan penyelidikan mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anis Suryati binti Mama Ibrahim. Nama metrik 267059. Penyelidikan asas. Menurut Rosinah pada tahun 2011, penyelidikan asas merujuk kepada penyelidikan yang berasaskan kepada penyiasatan dan analisis yang memberi tumpuan kepada pemahaman sebuah topik, situasi atau perkara semula jadi yang tidak memerlukan sebarang rawatan atau penyelesaian. Beliau berkata secara amnya, penyelidikan asas dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sebuah kajian dilaksanakan. Hal ini kerana ianya bagi memperluaskan pengetahuan sedia ada serta ia dapat menambahkan maklumat mengenai masalah sebelum kajian seterusnya dilaksanakan. Kapo pada tahun 2018 bersetuju dengan pendapat Rosinah. Beliau mengatakan penyelidikan asas merupakan sebuah pendekatan asas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jenis penyelidikan asas tidak mempunyai aplikasi langsung atau terancang, tetapi dapatan kajian dapat menghasilkan penelitian lebih lanjut dalam pengaplikasiannya. Maka, beliau berkata bahawa pendidikan ini sangat mirip dengan keadaan amal dan kawalan umumnya yang berkaitan dengan pendidikan saintifik. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas batas pengetahuan tanpa pengaplikasian unsur praktikal. Menurut Lodiko ETR 2010, beliau mengatakan matlamat penyelidikan asas adalah untuk merancang kajian dapat menguji, menyempurnakan, mengubah soal atau mengembangkan teori sedia ada. Beliau mengambil teori kajian Masyar 1966 mengenai identiti remaja yang membawa kepada penyempurnaan satu tahap teori pengembangan psikososial, Erik Erikson. Melalui kajian tersebut, matlamat Masyar bukanlah untuk membentuk program bagi menangani masalah krisis identiti remaja tersebut, melainkan ianya lebih tepat untuk memperluas dan menyokong teori sedia ada yang telah dibentuk. Assalamualaikum. Nama saya Kamal Khair bin Muhammad Noor, nombor metrik 267463. Jadi saya akan membentangkan bahagian penyelidikan gunaan. Ianya merujuk kepada sebuah penyelidikan yang berasaskan kepada penyelesaian sesuatu masalah yang timbul dengan lebih praktikal. Kebiasaannya dihadapi oleh individu, masyarakat ataupun organisasi. Dilakukan secara langsung terhadap masalah yang timbul dan menitik beratkan tentang cadangan penyelesaian. Ini dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan masalah berkaitan situasi kemanusiaan dan bukan hanya untuk menambah pengetahuan atau mengembang teori sedia ada seperti penyelidikan dasar. Penting untuk penerokaan dan penyelesaian masalah dari segi perancangan strategik dan tindakan bagi mengatasi masalah. Penyelidikan gunaan dilaksanakan untuk mencari penyelesaian kepada masalah praktikal dan sebarang penambahan pengetahuan ilmiah adalah kurang diperhatikan. Ianya berkaitan masalah konkret dan dalam keadaan di mana ia dalam pemerhatian dapat
memperbaiki kualiti serta dapat meramal pencapaian. Penyelidikan ini boleh diguna pakai dalam bidang seperti penyelidikan, meningkatkan mutu pengeluaran tanaman, dan seterusnya merawat dan menyembuhkan penyakit. Penyelidikan asas dan penyelidikan gunaan mempunyai objektif dan kegunaan yang tersendiri. Tujuan penyelidikan asas mempunyai kadar penggunaan yang lebih rendah berbanding penyelidikan gunaan yang lebih berkesan dalam membawa perubahan besar pada seluruh tindakan itu sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Mahfuzah binti Muhammad, nombor matrik 266358. Saya ingin membicarakan mengenai penyelidikan penilaian. Daripada Rosinah 2011 menyatakan bahawa penyelidikan jenis ini merupakan satu penyelidikan yang memberi kesan dan hasil daripada sesuatu projek ataupun program. Penyelidikan ini dinilai keberkesanannya agar dijadikan panduan untuk projek atau program yang seterusnya. Ia juga dijadikan sebagai jambatan sesuatu projek ataupun program sama ada tercapai objektifnya ataupun tidak. Malah ia juga dibuat untuk mengukur tahap kemampuan sesuatu program dan projek sama ada mendapat kejayaan ataupun kegagalan hasil daripada program atau projek tersebut. Menurut Lodico 2010 bahawa penilaian berasaskan kualitatif atau kuantitatif. Program atau projek boleh diubah dan ditambah baik berdasarkan hasil penilaian tunggal atau mungkin juga dibatalkan kerana hasil penilaian tidak memuaskan. Saya Daim Nur Hafiz bin Hamzah 268154. Menurut Lewin dalam Dickens and Watkins 1999, penyelidikan atau kajian tindakan pada kebiasaannya diguna dengan tujuan untuk menyelesaikan sebarang masalah yang berkait rapat dengan sosial atau fenomena dalam jangka masa singkat dalam pelbagai bidang yang meluas seperti pendidikan, perubatan, keselamatan dan lain-lain. Menurut Chua 2006, matlamat utama penyelidikan tindakan adalah untuk menambah baik kualiti amalan tertentu bagi para pengamal atau individu yang terlibat dengan situasi sosial berkenaan dalam usaha memperbaiki tahap pemahaman mereka tentang sesebuah peristiwa, masalah atau situasi supaya amalan dipraktikkan dapat ditambah baik. Seperti contoh Pasco 2004 dalam Lodico 2010 telah menjalankan kajian di kelas yang diajarnya sendiri untuk melihat bagaimana pelajar menghubungkan konsep matematik dengan sastra yang telah dibaca secara bebas. Hasil kajian memberikan sokongan bahawa pendekatan antara disiplin interdisiplinari yang diterapkan dalam kelas diajar oleh Pasco adalah sesuai untuk pelajarnya dan turut mencadangkan idea yang baru mungkin boleh dicuba untuk memperbaiki pendekatan tersebut. Dalam erti kata lain, penilaian tindakan ini adalah lebih menjurus kepada bagaimana pengamal itu menilai hasil kajian amalan yang diciptanya terhadap kumpulan kajiannya, bukan kesan penilaian amalan itu terhadap kumpulan kajian itu. Secara amnya, terdapat dua jenis penyelidikan tindakan iaitu tindakan kritikal ataupun critical action dan tindakan praktikal ataupun practical action. Penyelidikan tindakan kritikal seperti yang dijelaskan oleh Fier 1970 dalam Lodico 2010 adalah penyelidikan yang bersifat kolaboratif dan dilaksanakan untuk memperbaiki kehidupan peserta yang sedang dikaji. Penyelidikan tindakan praktikal dilakukan di persekitaran kelas atau sekolah dan memberi peluang kepada pengamal untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pendidikan mereka sendiri. Terima kasih. Hai, saya Muhammad Firdaus bin Jamalul Habi, nombor matrik 267185. Penutup secara keseluruhannya, penyelidikan dilakukan dalam pelbagai bidang dengan tujuan mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan tertentu atau menyelesaikan masalah berkenaan yang wujud serta mengembangkan pengetahuan sedia ada. Dalam menjalankan penyelidikan perlu menentukan jenis penyelidikan yang ingin digunakan dalam melaksanakan kajian mereka.
jenis penyelidikan tersebut merangkumi penyelidikan asas, penyelidikan gunaan, penyelidikan penilaian dan penyelidikan tindakan. Penyelidikan ini mempunyai fungsi dan kegunaannya yang tersendiri. 1. Penyelidikan asas hanya bertujuan mengembangkan teori sedia ada dan tidak melibatkan sebarang kajian praktikal. 2. Penyelidikan gunaan mempunyai sifat praktikal dan bertujuan mencari jalan penyelesaian kepada sesebuah masalah yang luas. Penyelidikan penilaian pula bertujuan untuk menilai kebersanan sesebuah program yang masih berlangsung atau telah tamat. Dan yang keempat, penyelidikan tindakan pula merupakan penyelesaian masalah tertentu pada sesebuah tempat dalam masa yang singkat. Dapat disimpulkan juga bahawa penyelidikan asas dan penyelidikan gunaan akan memakan masa yang lebih lama berbanding penyelidikan penilaian dan penyelidikan tindakan. Justru, penyelidik perlu memanfaatkan kegunaan setiap jenis penyelidikan tersebut sebaik mungkin mengikut matlamat kajian mereka. Sekian, terima kasih.